بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada tengah hari ini saya sekadar menggantikan Ustaz Hairul Nizam yang saya difahamkan beliau membaca kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, iaitu hadis-hadis pilihan daripada Sahih Al-Bukhari. Untuk kuliah tengah hari ini saya akan memetik satu bab daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab yang ke-10 dalam kitab Riyadhus Salihin, Babul Mubadarah ilal Khairat, bab bersegera untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير عن الإقبال عليه بالجد من غير تردد. Bab ini Imam An-Nawawi menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menggalakkan kita supaya bersegera melakukan amal-amal kebaikan, membuat benda-benda yang baik, ya, dan menggalakkan kita, ya, membuat benda yang baik ni bersungguh-sungguh dan tanpa ada sebarang perasaan ragu-ragu. Nak buat benda baik terus buat, jangan fikir banyak. Nak buat benda jahat tak apa ada taradud. Nak buat benda tak elok tak apa kita teragak-agak. Tapi buat benda baik tak payah teragak-agak, terus buat. Nama benda tu baik, bagus, terus buat. Baca Quran, berzikir, bersedekah, ziarah, menziarahi, benda-benda baik. Baik. Dia mulakan bab ini dengan menyebut firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Suratul Baqarah ayat 148. Fastabiqu, istibaq maknanya berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Dalam perkara kebaikan kita kena tengok orang yang lebih daripada kita. Dan tengok orang rajin baca Quran, kita pun nak lebih daripada dia. Orang yang banyak solat sunat, kita pun nak lebih daripada dia. Orang yang rajin duduk majlis ilmu, kita nak lebih daripada dia. Dalam bab ibadat, dalam bab kebaikan, Allah kata fastabiqul khairat. Kita tengok orang yang lebih, jangan tengok orang yang kurang. Dalam bab dunia, ya, kita disuruh tengok orang yang kurang daripada kita. Kita ada kereta, jangan kita pandang orang yang ada kereta lagi mahal daripada kita. Pandang orang yang ada motosikal atau kereta yang sederhana, kereta murah. Orang dah ada kereta murah, tengok orang naik motor. Orang naik motor, tengok orang yang naik basikal. Orang ada basikal, tengok orang jalan kaki. Macam tu. Supaya kita rasa bersyukur. Dalam bab-bab keduniaan ni kita rasa syukur. Allah bagi aku rezeki setakat ni, aku syukur. Dalam bab ibadat, dia suruh kita berlumba-lumba. Fastabiqul khairat.
Surah Al-Baqarah ayat 148. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Juga digunakan perkataan di sini sari'u. Tadi fastabiqu, berlumba-lumba. Yang ini dikata wasari'u. Sari' mana cepat. Wasari'u, bercepat-cepatlah kamu. Mana bersegeralah kamu, ya, untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Maknanya disuruh kita ni, kalau bab minta ampun kepada Allah, cepat-cepat. Jangan buat dosa simpan banyak-banyak. Jangan simpan dosa banyak-banyak, nanti lama-lama aku bertaubat. Tunggu nanti dah tua aku taubat. Dalam bab minta ampun ni disuruh cepat-cepat. Kalau boleh lahzatan, kita buat salah, kita buat dosa, masa tu juga bila kita sedar kita salah, cepat-cepat minta ampun. Ila maghfiratin min rabbikum. Maknanya bila orang itu, bila dia banyak minta ampun, dosa itu adalah penghalang dia daripada layak untuk mendapat syurga. Dosa itu menghalang dia daripada dia dapat syurga. Orang yang banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, dosa-dosanya terampun, maka dia kata wajannatin arduha samawati wal ard. Bila kamu minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan minta juga, dengan sebab dosa-dosa terampun itu, dapat syurga yang luasnya langit dan bumi. Tuan-tuan, keluasannya itu as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kita kat dunia ni tuan-tuan, kita ada rumah besar mana sangat? Rumah teres berapa? 20 kali 70. Kalau kita ada rumah semi-D, berapa kita punya lebar? 30 campur halaman, 40 kaki kali 80. Ada rumah banglo, ada berapa lebar rumah kita? 50 kaki, 60 kaki kali berapa? Rumah kita berapa luas? Berapa square feet rumah kita? Tanah pun sekarang mahal ni nak buat rumah. Itu pun kalau kita dapat beli rumah banglo, lot rumah banglo ke apa, kita rasa kira kaya dah. Macam mana kalau Allah Ta'ala nak bagi di syurga nanti, kita punya rumah, bukan rumah, kita punya, tuan-tuan nak cakap pun, kalau kita ada satu negeri Selangor ni kita punya, pun kita rasa besar. Allah Ta'ala nak bagi lebih pada itu, langit dan bumi. Seorang penduduk syurga, ahli syurga, Allah akan bagi dia seperti langit dan bumi. Itu dia punya seorang. Dan segala isi yang ada dalam tu semua dia punya seorang. Syurga itu disifatkan dalam hadis-hadis, bila kita masuk, apabila ditambah ahlinya, dia akan luas lagi. Luasnya jadi bertambah seperti langit dan bumi. Jadi kat syurga tak payah berebut-berebut. Kat dunia ni yang kita berebut-berebut ni. Itu yang orang manusia kat dunia sampai berperang, berbunuh-bunuh ni, nak rebut kuasa, nak rebut tanah, nak rebut wilayah. Nak rebut empire. Di syurga Allah Ta'ala akan bagi ahli syurga itu, syurga baginya itu jannah, luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kenikmatan syurga nanti Allah Ta'ala akan bagi pada orang-orang yang bertakwa. Kita pula puasa Ramadan ni tuan-tuan, ayat yang kita semua tahu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita cuba capai tingkatan takwa, kita banyakkan beristighfar, minta ampun, dan Allah suruh minta ampun segera, jangan tangguh-tangguh, maka Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kenikmatan yang hebat di akhirat nanti. Baik, itu dua ayat Quran dalam menyuruh kita bersegera dalam perkara-perkara baik. Jadi minta ampun kepada Allah Ta'ala ni benda baik. Kena cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh, jangan lewat-lewat. Kemudian hadis,
Bab ni saya pilih sebab hadis dia tak banyak. Kita boleh habis insya-Allah dalam 2.5. Saya diberi tempoh lebih kurang itulah. Berapa lama saya tanya kuliah lepas Zuhur ni? Biasa tempat lain saya kuliah mula pukul 1 habis pukul 1.40. Mana 40 minit lepas tu solat Zuhur. Di sini special sikit. Dia lepas Zuhur tu dia buat kuliah. Saya mula sangsi juga ada orang dengar ke. Memang ada sungguh lah, memang ada betul. Ada orang tunggu, alhamdulillah. Saya ingat orang balik. Kalau orang balik tadi saya balik juga lah. Okey, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wabadiru bil a'mali salihah fasatakunu fitnan kaqita'i lailil muslim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan yang soleh. Ini Nabi kata, cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh, bersegeralah. Nak buat benda baik, buat. Nak buat benda baik, terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Dia kata nanti akan berlaku fitnah, akan berlaku suatu fitnah. Makna fitnah ni kekacauan. Okey, fitnah dari segi apa kata ulama? Hadis ni berkaitan dengan fitnah akidah. Akan berlaku kekacauan ataupun kecelaruan akidah, seperti malam yang gelap gelita, kata dia, kata Nabi. Malam yang gelap gelita. Macam mana malam gelap gelita? Malam gelap gelita kalau tengok jalan ada lubang pun tak nampak lubang. Kalau ada binatang berbisa, ular kala jengking warna hitam duduk atas tanah, duduk atas batu warna hitam, di waktu malam yang gelap pun kamu tak nampak ular, kamu tak nampak kala jengking. Gelap. Bila kamu berjalan, kamu terpijak, barangkali kamu kena patuk ular. Macam itulah. Maknanya kamu nanti akan berlaku satu zaman dah tak jelas lah. Jadi sama-sama jadi kelang kabut. Dalam perkara-perkara akidah ni, orang Islam akan ramai terkeliru. Di mana pada waktu pagi seorang laki-laki itu beriman, dan pada waktu petangnya dia menjadi kafir. Ni, pagi beriman, tiba petang kafir. Dan pada waktu petangnya pula dia beriman, kemudian pada keesokan paginya pula dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan arad minad dunia. Dia nak dapatkan kepentingan dunia. Tu zaman ni kita dah tengok dah macam-macam benda. Kalau tengok benda-benda yang boleh menyebabkan rosak akidah, murtad dan sebagainya, banyak. Anti hadis lah, sister in Islam lah, Islam liberal lah, macam-macam sosialis lah, macam-macam benda lah. Ataupun orang yang menjual agama, benda halal jadi haram, benda haram jadi halal. Golongan agamawan yang disifatkan dalam satu hadis itu, ulama'uhum aswa'ul khalq tahta adimis sama. Ada ulama-ulama, mereka itu sejahat-jahat manusia atau makhluk yang berada di bawah naungan langit. Dia kata boleh bunuh orang, tu boleh bunuh rakyat. Tentera pula dah kata, ulama fatwa kata boleh, dia pun tembak ala rakyat, bunuh. Itu berlaku kat Mesir. Jadi ulama-ulama macam ni ada, zaman dulu pun ada, zaman sekarang lagi ada. Jadi zaman fitnah, kamu pun tak tahu benda mana betul, benda mana salah. Fitnah tersebar meluas. Jadi sebelum berlaku saat itu, kita bimbang-bimbang tentang, kalau kita ada ilmu akidah yang kuat, kita tahulah benda halal, benda haram, benda apa kita jaga. Benda yang boleh menyebabkan kegelinciran akidah, macam mana yang akidah kita jadi rosak, kita jagalah.
Dah kalau orang tak tahu, dia ibadat dalam masa yang sama dia bercakap perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidah dia rosak, iman dia terbatal. Sebab tu dalam bab akidah ni kita kena mengaji juga perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah, kena jaga. Ramai orang dia solat, ibadat, baca Quran, tapi perkara-perkara agama pun dia buat gurau, dia buat main-main. Dia boleh bergurau senda perkara hukum hakam Allah Ta'ala, mempersenda-sendakan hukum hakam Allah Ta'ala. Itu antara benda yang menyebabkan boleh jadi murtad dalam keadaan dia tak sedar. Lepas tu nanti dia sembahyang asar. Dia sembahyang asar kan, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi beriman balik. Lepas tu bergurau-gurau main-main, mempersendakan agama, jadi kafir balik. Jadi sebelum sampai zaman itu, Nabi kata pada para sahabat, badiru bil a'mal, cepat-cepatlah beramal, nanti kalau datang zaman itu susah. Jadi kita hari ni tak boleh elak dah, memang berlaku zaman kita ni, anti hadis lah, itulah, macam-macam. So apa yang kita perlu buat? Kita perbanyakkan ilmu bagi mempertahankan akidah kita tetap benar, tetap terpelihara sampai kita mati. Dan masa yang sama kita juga bersegera beramal sebelum fitnah ni jadi lebih dahsyat lagi. Dalam hadis nanti disebut sampai datangnya Dajjal. Dajjal ni nanti tuan-tuan, antara yang ikut dia nanti, tuan-tuan mungkin tak percaya, yang akan ikut dia sebahagiannya juga adalah ulama. Macam kita tengok pakai serban, dia dah ikut Dajjal. Orang awam yang jahil terkeliru. Takkan ulama-ulama ni sesat kot, takkan ulama pun jadi tak reti. Kalau ulama dah ikut Dajjal ni, tak apalah aku ikut. Ramai yang akan ikut Dajjal. Bukan dekat Malaysia, bukan dekat luar daripada, hatta dalam hadis Nabi SAW menyatakan orang-orang yang berada di Madinah pun, tanah haram Mekah Madinah ni pun, akan keluar penduduk-penduduk daripada Madinah. Bila Dajjal cuba masuk, tak boleh, ada malaikat yang jaga. Nanti penduduk-penduduk dalam Madinah sendiri akan keluar beramai-ramai menyertai Dajjal. Tinggal hanya orang-orang beriman saja dalam tu. Macam fitnah itu akan jadi lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Dia akan lagi teruk. Maka bersegeralah kita beramal. Macam tu. Baik, saya pergi pada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Okey. An Abi Sirwa'ah, ya, Uqbah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'asr fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqab an-nas ila ba'di hujar nisaihi ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. Okey. At-tibru qita'atu dhahabin aw fiddah. Ini hadis berikutnya daripada Abu Sirwa'ah, nama dia Uqbah ibn Haris radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, kata dia, aku pernah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, iaitu solat asar. Nak ceritanya apa? Aku pernah solat berjemaah dengan Nabi. Nabi jadi imam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, aku duduk belakang jadi makmum. Maka baginda pun solat. Habis maknanya baginda menamatkan solatnya dengan memberi salam. Biasalah kan? Beri salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu baginda pun bangun. Tak ada zikir-zikir ni. Nabi lepas bagi salam terus bangun dengan cepat.
lalu berjalan di tengah-tengah makmum. Ni makmum duk ramai-ramai ni, sahabat duk belakang Nabi ni. Baginda melangkah, ni apa nama, leher-leher ataupun juga bahu-bahu sahabat, langkah cepat-cepat. Maknanya di kalangan orang ramai tu Nabi bersegera pergi belakang, Nabi melintasi para sahabat, okey, dengan segera, sehingga menyebabkan dia kata mana Nabi keluar daripada masjid tu untuk pergi ke salah satu daripada bilik-bilik isteri baginda. Siapa pergi Madinah tengok Masjid Nabawi, dia tahulah jarak antara mimbar dengan apa nama rumah makam Rasulullah SAW tu, makam Rasulullah SAW itulah apa namanya bilik Aisyah, hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Dulu tak masuk kawasan masjid tu. Bila masjid tu dah dibesarkan zaman Umayyah, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Umayyah tu dibesarkan, jadi dulu tempat tu yang dikira bilik-bilik ataupun kita kata rumah-rumah isteri Nabi. Jangan bayang rumah-rumah isteri Nabi tu macam rumah kita, ada ruang tamu, naik tangga, ada tempat tengok TV, ada bilik-bilik, ada dapur, ada kitchen cabinet. Jangan ingat macam tu. Isteri-isteri Nabi ni dia duduk dalam hujrah, bilik berbentuk 4 segi. Itulah situ tinggal. Tempat baring tidur pun situ, tempat solat pun situ, semua bilik je 4 segi, kecil je. Isteri Nabi seorang kat sini, isteri Nabi seorang kat sebelah. Itulah tempat Nabi. Jadi para sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia tak tahu Nabi pergi mana, tapi salah satu daripada itulah rumah tu, ataupun kita kata bilik isteri Nabi tu. Dulu tak masuk kawasan masjid. Dulu masjid bahagian tu je. Dulu kali hujrah ni kira kawasan luar masjid lah. Pergi ke salah satu bilik isteri-isteri baginda. Lalu manusia pun jadi terperanjat melihat betapa segeranya Nabi SAW keluar daripada masjid. Mereka pun pelik, asal Nabi cepat sangat ni. Ini menjadi dalil, tuan-tuan. Ni dalil, boleh bagi imam lepas saja dia beri salam, dia nak pergi mana-mana pun boleh. Tidak lazim bagi imam dia mesti pimpin bacaan wirid. Kalau imam solat, tiba-tiba dia terasa sakit perut, dia serah mikrofon ke belakang, tolong zikir ke apa ke, baca doa ke, dia bagi orang belakang. Lepas tu imam pun pergi. Jangan kita kata pula, apa pak imam ni makan gaji tapi tak baca doa. Jangan kata tu. Sebab yelah, kalau dia nak, kalau sakit perut nak suruh dia tahan tu kan, nak suruh sakit perut tahan itu tak boleh. Dia nak terkencing, biar dia pergi. Dan tidak wajib pula mesti kita zikir ramai-ramai. Nak zikir ramai-ramai dibolehkan, boleh. Nak habiskan wirid bersama-sama, diimamkan diketuai bacaan doa, boleh. Tapi bukan satu kelaziman. Bahkan Nabi SAW lepas solat Nabi duduk kejap, ada ketika Nabi berwirid, berzikir sama-sama dengan orang lain, ada ketika Nabi balik terus. Dan kebiasaan yang sebenarnya masing-masing zikir sendiri-sendiri. Tapi di Malaysia ni kita anggaplah dia telah menjadi satu adat, dan benda tu tak bercanggah dengan syarak. Benda elok berzikir sama-sama. Soalnya cuma khilaf ulama, nak zikir kuat-kuat ke nak zikir pelan-pelan. Itu je khilafnya. Jangan pula ada orang dia tengok orang zikir ni bid'ah. Jangan. Benda tu ada dalil. Cuma you nak buat seorang atau you nak buat secara ramai-ramai, itu je. Nak kuat ke perlahan, itu je beza dia. Jadi Nabi SAW keluar dengan cepat, menunjukkan boleh. Dan ada riwayat hadis-hadis lain pun, ada ketikanya Nabi tak zikir, Nabi tu keluar, ada. Tapi yang hadis ni nak cerita dia segera keluar, sampai orang semua jadi pelik, jadi terperanjat. Kemudian baginda pun keluar semula kepada para sahabat. Fa kharaja alaihim, Nabi pun keluar. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atih. Kemudian baginda pun mendapati orang ramai terperanjat. Daripada wajah mereka tu nampak mereka terperanjat daripada betapa segeranya Nabi keluar tadi, keluar daripada masjid. Bila Nabi tengok gitu, Nabi kata apa? Nabi tak perlu orang tanya, wahai Rasulullah, kenapa cepat sangat lari?
Kami tak faham, we don't understand. Dia tak perlu tunggu orang tanya. Nabi tu cakap, aku teringat sesuatu. Apa dia? Tibrin indana. Dalam kitab ini Imam An-Nawawi jelaskan, dia kata at-tibru, dia kata qita'atu zahabin aw fiddah. Tibr itu maksudnya sepotong emas ataupun sebongkah emas ataupun perak. Ada orang bagi sedekah ataupun ada orang bagi zakat kepada Nabi SAW untuk diagih-agihkan. Kita tahu zakat atau sedekah Nabi tak boleh ambil, Nabi tak boleh pakai. Tapi Nabi tak boleh terima untuk diri dia, tapi untuk diagihkan pada orang. Jadi bila masanya Nabi teringat ni, pendapat paling kuat, Nabi teringat dalam solat. Tengah solat tu Nabi teringat. Sebab itu lepas bagi salam, baginda terus pergi ambil, pergi balik rumah ambil. Menunjukkan apa? Tidaklah dikatakan khusyuk sampai lupa segala-galanya. Itu saya nak pesan. Ada orang telefon bunyi punya kuat, dia khusyuk, dia biar telefon dia bising. Habis orang solat jadi terganggu. Padahal boleh je dia seluk tangan dalam poket, dia telefon sendiri, masing-masing tahulah telefon masing-masing kan. Tekan kat mana, tut, terpadam lah. Ataupun ambil telefon tu, buat tekan butang jawab. So kalau orang yang telefon tu, hello, aku ni, hello, biarkan dia sorang-sorang itu. Teruk sangat orang tanya semayang pun call, tunggulah tak semayang. Ataupun kita faham lah, bila kita telefon orang sekali dua kali orang tak jawab tu, maknanya orang sibuk lah. Kalau dia tak solat pun mungkin dalam tandas, takkan hello aku tengah berak, takkan nak jawab macam tu. Kita pun kalau telefon orang dia tak jawab, kita faham-faham lah, maknanya dah miss call tu, nanti dia telefon lah balik. Ada orang bila miss call tu dia nak jaga konon-konon khusyuk tu, diam, buat tak reti, buat kering, buat keras. Janganlah, padam telefon tu. Menunjukkan ketika solat ada wa'i, iaitu kita sedar apa yang berlaku di sekeliling. Hatta mungkin terlintas dalam fikiran kita sesuatu perkara. Contohnya teringat streka, macam kaum ibu streka kat rumah tu belum padam, maka kita cepatkan solat, pergi tutup suis. Atau benda-benda seumpama itulah, pipe kat rumah, pipe air terpasang, jadi membazir air, air dah penuh kat kolah, air melimpah, cepat-cepat solat, pergi tutup. So benda tu normal bagi manusia. Kalau tengah solat kita terlintas benda macam tu, tak apa. Nabi SAW pun dalam hadis yang sahih, baginda dengar ada orang bawa anak orang tu menangis, Nabi cepatkan solat, tak mau kasih ibu dia risau, gelisah, cepatkan solat. Menunjukkan Nabi SAW solat khusyuk, dan Nabi sedarlah apa yang berlaku sekeliling. No problem, benda tu simple. Okey, jadi baginda pun kata, aku teringat ada satu bongkah ataupun ada emas, perak yang ada dekat rumah, dan aku tak suka aku simpan lama-lama, lalu aku pun pergi balik ambil supaya aku dapat bahagi-bahagikan kepada kamu. Yang Nabi cepat-cepat tu kenapa? Tuan-tuan pun tahulah kan, kadang-kadang kita solat, kita bagi salam, kita berzikir, kita berwirid, ada sahabat dia wirid, dia berzikir, lepas tu dia pun balik, habis balik. Okey, jadi Nabi SAW boleh jadi baginda itu mengejar masa supaya sahabat-sahabat ni jangan keluar ke mana-mana lagi, sebab dia nak bahagikan harta itu kepada orang-orang yang layak. So Nabi cepatlah pergi balik, dan cepat-cepat Nabi datang. So baginda menerangkan bahawa ni aku ni balik cepat-cepat ni nak ambil harta ini supaya dapat aku bahagi-bahagikan. Itu saja punca dia. Apakah hukum yang kita boleh ambil di sini? Iaitu Nabi SAW, apa dia? Baginda bersegera, Baginda teringat ada benda baik,
ada benda yang Nabi simpan, Nabi tak mau simpan lama-lama, Nabi nak cepat-cepat menunaikan amanah. Macam itulah kita ada kolek derma ke apa ke, untuk Palestin ke, untuk apa ke, cepat-cepat masuk dalam bank. Kita pegang duit masjid, kita pegang duit, kita pegang apa-apa amanah, cepat-cepat kita tunaikan amanah itu. Begitu tuan-tuan. Seterusnya hadis daripada Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin ara'aita in qataltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan, dia kata ada satu orang laki-laki, dia bercakap dekat Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud kita tahulah, tentera Islam pada peringkat awal menang, lepas tu kalah. Laki-laki ni kata kat Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku ni kalau aku mati dalam peperangan ini, kat mana tempat aku? Nabi pun cakap, dalam syurga. Kalau engkau mati dalam peperangan ini, engkau masuk syurga. Masa tu dia tengah pegang buah tamar untuk dia makan. Tuan-tuan, orang Arab tuan-tuan, buah tamar tu buah yang paling senang untuk dibawa ke mana-mana, yang senang dimakan, tak payah masak, tak payah habis masa makan, dan membekalkan tenaga yang cukup untuk peperangan. Dia makanan yang tentera bawa senang. Hari ni pun kalau tentera-tentera yang berperang di padang pasir, mereka senang bawa buah tamar makan, sebab nak masak-masak ni payah. Nak masak lamb chop ke apa semua payah, kan? Lamb chop kena ada kuah dia, mesti ada apa tu, fun fries, kan? Coleslaw, kan? Jadi dia bawa tengah makan buah tamar lah. Buah itu ada kat tangan dia. Bila Nabi beritahu, engkau kalau mati dalam peperangan ini, engkau masuk syurga, dia pun campak buah tamar tu, tak sempat nak makan. Dia segera menyerbu ke arah musuh, lalu dia pun mati, dibunuh, masuk syurga. Makna bila kata syurga, dia tak tangguh-tangguh dah, dia bersegera. Itu hadis ini mengenai dengan bila dijanjikan syurga, dijanjikan kebaikan, maka bersegeralah menuju kepada kebaikan. Baik, hadis seterusnya, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zam ajra qala anta sadaqa wa anta sahihu syahih nakhsha al-faqr wa ta'mulu al-ghani wa ta'mulu al-ghina wa qad tumhilu hatta idza balagat al-hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang satu orang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu laki-laki itu kata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nak sedekah, mana yang paling besar sekali pahala ni kalau aku nak bagi sedekah? Kata dia, bila engkau sedekah, waktu itu kau berada dalam keadaan kedekut sangat. Dia katakan dalam hadis ni, wa anta sahihus syahih, engkau betul-betul kedekut, keda, engkau tengah kedekut sangat, dan engkau takut menjadi fakir, engkau takut jadi miskin. Masa itulah sedekah yang paling afdal. Duit ada banyak, takut nak bagi, sedekah orang jadi miskin, tengah sayang harta, tengah sayang duit, masa tu kita bagi. Kalau saya suka buat contoh, tengah buka beg duit, tengok duit ungu, tengah pegang duit ungu, nak cari duit biru ke hijau-hijauan, nak cari duit hijau, nak cari duit merah, tengah pegang duit ungu, tengah keda tu, masukkan duit ungu, hilang perasaan keda, kedekut. Engkau sedang keadaan sahihus syahih, bagi, masa itulah pahalanya paling besar. Tu tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan, alhamdulillah, saya tengok tabung tu tak tahu mana satu dah, kan? Banyak. Tuan-tuan tengah keda tu, pilihlah mana-mana tabung, bagilah duit, letaklah fi sabilillah ke tabung masjid, tabung
imarah masjid, tabung buka puasa, macam-macam tabung ada. Berilah dalam keadaan kita sedang sayangkan harta, pahalanya sangat besar ketika kita sayang. Ketika kita ada duit banyak, tuan-tuan, maksud contohnya kita ada duit dalam beg duit kita ni adalah banyak, setakat bagi 50 kita rasa tak terjejas. Kalau kita ada RM50, RM10 kita rasa tak terjejas, duit kita ada, masa tu ada pahala. Tapi dalam keadaan kita ada RM50, kita nak bagi tu tak agak-agak. Lepas tu kita fikir balik, kalau aku bagi RM50 dalam bank, tak apa, boleh ambil duit lain, beri, Allah Ta'ala akan beri pahala. Ni kita cakap dari segi manusia. Di sisi Allah Ta'ala tak tahu banyak mana ni, sebab dia kata a'zamu ajra. Macam mana banyak Allah Ta'ala nak bagi tu kita tak tahu. Yang pentingnya kita buat benda ikhlas, Allah Ta'ala pasti akan beri dengan setimpal. Waktu itu kamu bercita-cita untuk terus untuk kaya, maknanya kamu takut miskin, kamu nak kaya. Dan juga dia kata kat sini, keadaan itu sehinggalah sampai kepada nyawa kamu di halqum. Masa sampai nyawa kat halqum nanti, barulah seseorang itu akan kata, alangkah baiknya kalau duit ni aku bagi dekat situ fulan, duit ni aku bagi kat fulan, duit ni aku nak derma kat situ, derma kat sini. Semasa kita dah dekat nak mati, tak boleh buat apa dah. Baik. Hadis kelima, waktu pun dah time dah. Saya ingat saya petik satu hadis lagi. Okey. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawm al-Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa'ahjama al-qaum faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhidhuhu bihaqqihi fa'akhadhahu fafalaqa bihi hammal musyrikin, rawahu Muslim. Ringkasnya hadis ini, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, dia menceritakan Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud, Nabi pegang satu pedang. Nabi kata, pedang ni siapa yang nak pedang ni, maka ramai orang angkat tangan. Bukan pedang tu bagi saya saja, kena faham. Perang Uhud, Nabi suruh pergi serang musuh lah. Perang Uhud, siapa nak pedang ni, maknanya kalau ambil pedang ni pergi serang musuh. Jadi tiap-tiap orang pun bercita-cita nak ni. Ana, dia kata, aku nak, saya mahu, saya nak. Siapa yang sanggup ambil pedang ini dengan haknya, lepas tu Abu Dujanah, dia kata, ana akhidhuhu bihaqqih, aku sanggup ambil pedang itu dan melaksanakan haknya. Maka dia pun ambil pedang itu daripada Nabi SAW, lalu dia pun pergi serang musuh kaum musyrikin, dan dia ni termasuk orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Hadis ini juga menunjukkan bersegeranya dalam menyahut kebaikan, maknanya pergi berperang menyerang musuh, bersegera ambil peluang. Kita kalau ada dekat medan perang, mungkin kita akan buat alasan, kita akan bagi excuse, kan? Siapa nak ketuai ni pergi serang, tak apalah, saya baru lepas makan ni, kan? Bagi saya rehat sikit, kan? Dia tu tadi dah tidur dah. Dia tu mungkin, engkau pergi serang, aku ni nak rehat kejap, nanti bagi hilangkan penat ni, nanti lepas tu kan ada lain kali kan aku pula. Maknanya dalam segi kebaikan, hadis-hadis dalam kitab ini, dalam bab ini menunjukkan bahawa para sahabat itu adalah orang-orang yang bersegera dalam membuat kebaikan. Mereka tidak menangguh-nangguh. Ada peluang-peluang untuk cari pahala, ada peluang-peluang untuk masuk syurga, mereka cepat-cepat merebut peluang itu dan tidaklah pula bertangguh-tangguh dalam meraihnya. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Walaupun dalam kitab ni dia ada lagi 3 hadis. Saya ingat 3 hadis ni kita simpan dululah. Saya di sini ada satu lagi kuliah subuh pada, saya tengok kejap. Kuliah subuh saya di sini ada pada satu hari lagi,
iaitu pada 25 hari bulan Julai. Hari ini saya cuma ganti orang, saya cuma ganti Ustaz Hairul Nizam. InsyaAllah lagi 3 hadis ini kita akan baca InsyaAllah pada subuh 25 hari bulan Julai bersamaan hari Jumaat minggu keempat 25 hari bulan. Ni kalau tuan-tuan belum balik raya lagi, InsyaAllah dapat kita sambung lagi 3 hadis. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.